Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton. Syukur Alhamdulillah, saya merafakkan kesyukuran ke atas kurniaan rahmat dan inayahnya. Pada hari ini kita telah berjaya melangsungkan pertandingan projek dan inovasi Kolokium TS25 Zon Tengah peringkat negeri Sarawak dengan sempurna sebagaimana yang telah pun dirancang. Ada sebanyak 48 penyertaan, penulisan dan juga video pembentangan yang telah diterima oleh pihak penganjur dan telah pun diadili dan dihakimi oleh barisan hakim. Saya bagi pihak jemaah hakim merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh warga jawatan kuasa pengelola majlis kerana telah berjaya membantu kami melaksanakan tugas-tugas penghakiman dengan baik dan sempurna. Dan ucapan terima kasih juga saya tujukan kepada Cikgu Miskinah, Ketua PPD Daro, kerana telah memberi kepercayaan kepada pasukan kami bagi memikul tanggungjawab untuk menghakimi Kolokium TS25 pada kali ini. Tanggungjawab yang diamanahkan adalah bagi memastikan pasukan yang menerima anugerah adalah benar-benar layak dan sesuai dengan ketetapan kriteria dan juga kategorinya. Tuan-tuan, puan-puan yang saya kasihi sekalian, sebagai makluman, penghakiman Kolokium TS25 ini dibarisi oleh 6 orang berdasarkan 3 kategori besar seperti berikut. Yang pertama adalah kategori murid sekolah menengah, kemudian kategori murid sekolah rendah, dan yang last sekali adalah kategori guru. Setiap kategori tersebut mengandungi 8 bahagian yang dihakimi, iaitu kreativiti, nombor 2 impak, nombor 3 keberkesanan kos, nombor 4 replikability, nombor 5 kepuasan pelanggan, nombor 6 pembentangan, nombor 7 penulisan terbaik, dan nombor 8 video paling popular. Saya merasa yakin bahawa barisan hakim ini merupakan hakim-hakim yang mempunyai kepakaran, kredibiliti dan pengetahuan yang secukupnya dapat berkecuali dan adil tanpa ada rasa kecenderungan memihak dan tanpa prasangka, sesuai dengan bahagian penghakiman yang diamanahkan. Sebelum mengumumkan keputusan pertandingan, suka saya sampaikan sedikit ulasan berdasarkan beberapa pandangan dan kesepakatan jemaah hakim bagi setiap kategori yang dinilai. Secara keseluruhannya, jemaah hakim sangat berpuas hati dengan persembahan setiap pasukan, persembahan setiap penyertaan, kerana berjaya menunjukkan satu projek dan inovasi yang memuaskan serta menampakkan kesungguhan. Namun begitu, beberapa kelemahan tertentu dapat dikesan oleh jemaah hakim berdasarkan pemerhatian dan penelitian terhadap penulisan dan video pembentangan. Jemaah hakim ini berkongsi sedikit maklumat secara ringkas bagi setiap kategori penghakiman yang mungkin boleh menjadi panduan untuk pertandingan ataupun kolokium yang ada pada masa akan datang. Daripada hakim kreativiti, menurut hakim kreativiti, hampir semua kumpulan
wujudnya kreativiti. Namun cuma segelintir kumpulan sahaja mempunyai kreatif, sama ada kreativiti dalam bentuk kreatif yang baharu yang boleh diadaptasi, dan kreativitinya berkaitan dengan bidang pendidikan. Itu daripada Hakim kreativiti. Hakim impak pula menyatakan bahawa tidak semua bahan penyertaan yang dihantar menunjukkan dengan jelas impak, inovasi dan juga projek yang dihasilkan. Walaupun demikian, ada beberapa kumpulan yang sangat cemerlang dalam menunjukkan impak dan outcome melalui bukti yang telah dilampirkan. Okey, itu bagi Hakim bahagian 2. Seterusnya, Hakim bahagian 3, keberkesanan kos. Menurut Hakim keberkesanan kos, kesemua projek yang dihantar, kesemua inovasi yang dihantar ada menjelaskan dan juga ada menghuraikan kos yang digunakan, kos yang terlibat dalam penghasilan projek dan juga inovasi. Biarpun sedemikian, tidak semua yang mampu untuk menjelaskan kos secara terperinci, secara sistematik dan berkesan. Okey, jadi cuma ada beberapa kumpulan yang mampu menunjukkan kos dari segi perbandingannya dengan produk yang lain, dari segi penjimatannya, dari segi keuntungannya, dari segi masa yang digunakan untuk penghasilan produk. Okey, jadi itu sebab sedikit daripada Hakim daripada bahagian keberkesanan kos. Okey, bahagian 3, Hakim bahagian 3. Seterusnya kita balik kepada Hakim bahagian 4, iaitu replicability. Okey, yang ini saya dimaklumkan oleh Hakim dia menghadapi banyak cabaran dalam menghakimi bahagian ini. Kerana dalam bahagian ini boleh dikatakan semua penyertaan tidak dapat memenuhi semua aspek Hakim ini. Okey, antara aspek yang diperhatikan oleh Hakim adalah seperti penyebaran inovasi projek yang telah dihasilkan, sama ada melalui pertandingan, melalui organisasi sekolah, okey, ataupun bahan inovasi ataupun projek itu dalam aspek penjualan dan juga pengkomersialan. Dan last sekali, dari segi kesediaan teknologi, iaitu dalam konteks manual penggunaan. Sememangnya Hakim bahagian 4 ini, bahagian replicability ini menghadapi kesukaran untuk memilih mana kumpulan, mana penyertaan yang memenuhi semua syarat ini. Jadi bagi bahagian 4, replicability, tidak semua yang mendapat markah yang penuh. Namun ada kumpulan yang menghampiri penuh tersebut. Okey, kita beralih kepada bahagian yang kelima. Hakim bahagian 5 iaitu kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan ini menceritakan tentang kepuasan pemegang taruh ataupun kumpulan sasaran, seperti mana yang telah dinyatakan dalam penulisan. Menurut Hakim ini, kesemua penyertaan yang diterima ada menyatakan kepuasan pelanggan. Namun, tidak semua yang berjaya, tak semua yang mampu menyatakan kepuasan pelanggan secara sistematik dan secara lebih tersusun. Ini bermakna bagi kepuasan pelanggan, Hakim dia lebih melihat kepada bagaimana
kepuasan pelanggan itu ditafsir dan dipersembahkan dalam penulisan. Okey, kita teruskan kepada bahagian 6, iaitu hakim pembentangan. Dalam hakim pembentangan ini, kesemua pembentangan yang dilaksanakan melalui video. Okey, jadi video pembentangan dinilai dalam beberapa aspek berikut: reka bentuk visual, kandungan, audio, penyampaian, kreativiti dan inovasi, dan juga kerjasama. Menurut hakim bahagian 6, ada kumpulan yang sangat-sangat kreatif dalam menghasilkan video pembentangan. Akan tetapi, video tersebut tidak mempunyai konten ataupun kandungan seperti mana yang tertera dalam penulisan. Ada juga kumpulan yang mengambil ringkas sahaja pembentangannya, namun berkesan. Jadi secara keseluruhannya untuk bahagian 6 pembentangan ini, kesemua kumpulan mampu menghasilkan video untuk dibentangkan dan dikongsikan secara YouTube untuk tontonan orang ramai. Dan pembentangan ini juga menurut ketua hakim, menurut hakim bahagian 6, perlulah menjelaskan satu demi satu apa yang dinyatakan dalam penulisan. Itu adalah hakim bahagian 6 pembentangan. Seterusnya, kita beralih kepada hakim penulisan terbaik. Menurut hakim penulisan terbaik, semua kumpulan mampu untuk menghantar penulisan, sama ada dihantar oleh guru ataupun dihantar oleh murid. Biarpun sedemikian, tidak semua penulisan yang dihantar memenuhi kriteria dan juga ketetapan yang telah diberikan oleh hakim. Seperti contoh, muka depan, isi kandungannya yang terdiri daripada abstrak, pendahuluan, penyataan isu dan masalah, objektif dan kepentingan inovasi, kumpulan sasaran, penerangan inovasi, impak inovasi, kesimpulan cadangan, lampiran serta rujukan. Hakim bahagian penulisan juga amat teliti dari segi formatnya. Ada kumpulan yang tidak memenuhi syarat yang telah ditetapkan, seperti tulisan dengan menggunakan Microsoft Word, menggunakan Times New Roman, font 12, langkau 1.5, page layout normal. Segala kriteria ini menjadikan hakim penulisan mengambil masa yang lama untuk menentukan dan menilai mana satu penulisan yang terbaik. Dan oleh kerana itu, hakim penulisan telah mengagihkan penulisan ini kepada dua kategori, iaitu satu penulisan terbaik murid dan juga penulisan terbaik guru. Okey, jadi itu adalah hakim bahagian penulisan. Dan yang akhir sekali adalah hakim video paling popular. Menurut hakim video paling popular, setiap video pembentangan yang telah ditayangkan dalam YouTube akan diambil markah dari bilangan like dan juga bilangan subscribe. Menurut hakim video yang paling popular, kedua-dua elemen ini, aspek ini, iaitu bilangan like dan juga bilangan subscribe, akan menentukan siapakah pemenang bagi video paling popular. Demikianlah tadi ulasan daripada setiap hakim yang telah diterima oleh saya selaku ketua hakim bagi semua 8 bahagian yang dihakimi. Saya rasa itu sahaja ulasan ketua hakim pada hari ini. Semoga apa yang telah dikongsikan menjadi iktibar kepada semua peserta pertandingan Kolokium TS25 ini, dan mungkin
boleh menjadi rujukan dan panduan bagi kolokium ataupun pertandingan yang lain. Tuan-tuan, tuan-puan yang dikasihi sekalian, sekian sahaja ulasan saya berdasarkan struktur kesepakatan jemaah hakim yang mungkin boleh dikongsi bersama-sama untuk penambahbaikan yang akan datang. Kami jemaah hakim ingin mengucapkan tahniah dan syabas kepada peserta dan pasukan yang berjaya yang mendapat kedudukan teratas. Syabas juga kepada yang kurang berjaya kerana kesungguhan dan ketelitian dan kesanggupan pengorbanan masa yang diberikan untuk melibatkan diri dalam kolokium ini. Saya mendoakan agar pasukan yang berjaya meneruskan kegemilangan dan kecemerlangan pada kolokium yang lain di peringkat negeri, kebangsaan maupun antarabangsa. Sebelum saya menyerahkan keputusan pemenang ini kepada juru acara, pengacara majlis pada majlis esok, ingin saya tegaskan di sini bahawa keputusan hakim adalah muktamad. Sebarang surat menyurat, update di Facebook, WhatsApp, Telegram dan sebagainya tidak akan dilayan. Oleh itu, akhir kata, sebelum keputusan yang ada pada tangan ini diserahkan kepada pengacara majlis untuk diumumkan semasa majlis penutupan rasmi kolokium TS25 Zon Tengah Peringkat Negeri Sarawak pada esok, iaitu 17 September 2020. Sekian, selamat maju jaya, selamat menyambut Hari Kemerdekaan Malaysia ku prihatin. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.